Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Saya Mak Jah. Apa khabar semua anak-anak Mak Jah? Diharapkan sehat semuanya ya. Pada minggu ini, Mak Jah ingin bercerita mengenai alam misteri, iaitu alam yang kita tak boleh lihat, tetapi alam itu wujud. Jangan kita ingat alam dunia, alam nyata saja, tetapi alam gaib lagi besar daripada alam dunia, alam nyata. Dan pada minggu ini, Mak Jah ingin menceritakan mengenai makhluk halus yang dinamakan pocong. Pocong sangat popular di kalangan masyarakat Melayu dan juga Indonesia dan juga di Nusantara. Bagaimana keadaan pocong? Apa jenis makhluk halus yang dinamakan pocong? Apa itu pocong? Pocong, menurut ceritanya, adalah makhluk halus yang berasal dari jenazah yang baru dikebumikan. Jenazah yang tidak puas hati dengan kematiannya. Jenazah yang minta keadilan di dalam kehidupannya. Seperti kematian yang mengejutkan atau kematian yang dilanggar kereta, kemalangan, kematian bunuh diri, ataupun kematian yang menurut ceritanya tali kain kafan itu tidak dibukakan. Maka mereka-mereka ini yang dinamakan pocong, yang keluar ke alam nyata bergentayangan, itulah yang dinamakan pocong. Pocong ada berbagai-bagai rupa, ada berbagai-bagai jenis. Menurut ceritanya, ada yang sangat menakutkan, ada yang matanya tersembul, terbeliak, dan ada muka yang kosong yang tak nampak apa-apa, dan ada yang mukanya seperti sudah sangat buruk, mengeluarkan ulat-ulat, dan ada yang mengeluarkan mata yang merah, dan sangat menakutkan kalau kita terserempak dengan pocong. Tapi walau bagaimanapun, menurut ceritanya, pocong ini sering berkeliaran di tanah-tanah perkuburan. Dan waktu yang pocong ini suka memunculkan dirinya adalah waktu maghrib, selepas maghrib dan juga selepas isyak. Jadi sebab itulah nenek-nenek kita di zaman dulu selalu menasihati cucu-cucu mereka jangan keluar waktu maghrib, ataupun kalau berada di luar sila balik sebelum maghrib. Kerana apa? Kerana nenek-nenek kita dulu takut anak-anak cucu mereka terserempak dengan pocong. Menurut kata orang tua-tua, pocong apabila dia menjelmakan dirinya, mewujudkan dirinya, dia ingin meminta pertolongan daripada orang-orang yang dinampakkannya. Contohnya, dia ingin meminta tolong supaya dibukakan ikatan, ataupun ingin mengadu nasib kepada orang
yang dinampakkan tu. Tetapi semestinya kita sebagai manusia, kalau kita terserempak dengan pocong, semestinya kita akan merasa takut. Dan ini pengalaman Mak Jah sendiri. Mak Jah baru-baru ini pergi ke sebuah tempat, iaitu di Perak, di Lenggong, mengikut suami Mak Jah, kerana suami Mak Jah dia sangat suka memancing. Dan pada ketika itu tempat yang kami nak pergi tu dia berdekatan dengan Sungai Perak, dan dia adalah ada chalet di sana, beberapa buah chalet. Dan selalunya apabila kita dah masuk ke sana, agak susah untuk mencari makan, kerana melainkan kalau kita masak sendiri. Jadi Mak Jah dan juga keluarga, anak cucu pergi ke sana kerana suami Mak Jah nak memancing. Jadi apabila malam hari, kami saya dan suami saya keluar untuk pergi mencari makan, makanan yang ringan-ringan lah, kerana dekat kampung tu dia agak jauh terpencil, dan kedai agak susah nak jumpa kedai. Ada pun kedai tu tutup awal. Jadi tetapi sebelum nak masuk ke chalet, kena melalui 2 kubur. Satu kubur yang dipunyai oleh kampung itu sendiri, di mana kubur dia tidaklah menakutkan sangat kerana banyak perumahan di situ, rumah-rumah kampung di situ. Tetapi ada satu kubur yang agak jauh ke depan jalan raya, tetapi kalau kita nak keluar, kita kena menempuh kubur tu. Kubur tu agak di dalam hutan sikit, kerana ada pokok-pokok getah dan rumah-rumah tinggal dekat situ. Jadinya selepas maghrib, selepas suami Mak Jah habis mancing, saya dengan suami pun pergi keluar nak beli sedikit makanan. Jadi semasa kami keluar, saya tak perasan sangat lah. Memang saya tahu kita lalu dekat kubur tu, tetapi oleh kerana kubur tu dia menghadap, betul bersebelahan dengan suami saya, jadi saya tak perasan sangat lah. Tetapi yang nak dijadikan ceritanya adalah apabila saya balik daripada membeli makanan. Mak Jah ni memang dah jadi tabiat. Apabila Mak Jah lalu kawasan-kawasan hutan, Mak Jah suka pandang kiri kanan. Mak Jah ni suka menghayati hutan-hutan, seronok kerana kesunyian. Tapi tiba-tiba apabila lalu di kawasan kubur yang dekat pokok getah tu, yang di dalam hutan tu, Mak Jah betul-betul bersebelahan dengan kubur tu. Jadi Mak Jah pun pandang ke kubur tu lah. Dia belah sini lah dia. Contohnya dia belah sini. Jadi Mak Jah pun pandang macam tu. Mak Jah tak boleh nak cakap apa. Kerana apa? Kerana Mak Jah, apabila Mak Jah pandang, Mak Jah nampak dekat wakaf tu betul-betul menghadap ke hutan. Dia agak jauh sikit. Dia adalah wakaf yang lama. Mak Jah telah ternampak pocong. Ini adalah pertama kali Mak Jah tengok, dan Mak Jah sampai tak boleh nak cakap apa. Mak Jah, dia lebih kurang macam ni lah. Mak Jah tengok, Mak Jah patah balik. Dalam hati Mak Jah istighfar banyak-banyak. Dan Mak Jah rasa macam kepala Mak Jah ni macam berdengung. Dia macam jadi macam membengkak. Mak Jah rasa macam ketakutan yang Mak Jah tak boleh nak
nak petikaikan macam mana, nak perkatakan macam mana, dan Mak Jah tak pandang lagi. Mak Jah terus saja tak berkata apa-apa sehinggalah sampai ke chalet. Sebab apa? Apa yang Mak Jah nampak sangat menakutkan. Apa yang Mak Jah nampak adalah pocong tu, dia betul-betul duduk di wakaf, dan saya tahu kain ikatan dia macam ketat, dan dia duduk macam ni, dan di sini dia ketat. Dia macam ketat. Dia tak boleh, dia susah nak duduk, dia duduk macam ni, dan dia memandang ke pokok-pokok getah tu. Dan saya dapat merasakan emosi pocong tu. Dia seolah-olah kesunyian. Dan saya sampai sekarang saya masih memikirkan keadaan tu. Kadang-kadang saya susah nak tidur, saya teringat, sehingga kan ada macam kalau kita letak kain putih dekat bilik pun kita terasa takut. Sangat mengerikan. Tak ada lafaz yang boleh saya cakapkan. Hanya orang yang melihat saja yang tahu bagaimana perasaannya ketika itu. Dan saya pun bila saya balik, saya bercerita dengan suami saya dan juga anak-anak saya. Dan syukur Alhamdulillah benda tu tak ikut saya ke chalet. Sebab menurut kata orang tua, kadang-kadang ada masanya pocong ni dia nak minta tolong dengan kita. Dia akan ikut kita balik ke rumah dan dia cuba ketuk pintu. Dia cuba menghantui kita beberapa bulan atau beberapa minggu. Tapi syukur Alhamdulillah benda tu habis di situ. Dan cerita ni, saya dulu saya tak percaya orang pernah nampak pocong. Tetapi apabila Mak Jah sendiri nampak, Mak Jah baru tahu itulah kebenarannya. Dan ini ada lagi satu cerita abang ipar Mak Jah. Dia kerja jaga. Biasalah, kalau kerja jaga dia ada shift. Dulu dia jaga di sebuah bank. Tapi kebanyakan shift abang ipar saya ni dia shift malam. Kadang-kadang dia habis waktu maghrib, atau lepas isyak, atau pukul 10 atau pukul 11. Abang ipar saya ni dia seorang yang sangat berani. Jadi kampung saya, kalau nak masuk ke kampung saya, dia kena melalui kubur Melayu dan juga kubur Cina. Jadi masa zaman-zaman yang abang ipar saya nampak, dia pun dah meninggal sekarang, abang ipar saya. Masa tu kubur tu tak berapa terang sangatlah. Zaman sekarang kubur tu dah terang. Sebab dulu dia agak hutan sikit. Jadi abang ipar saya ni dia naik basikal pergi kerja. Jadi biasalah dia bercerita dengan saya pada suatu hari tu dia habis kerja dalam mungkin pukul 10, 9, 10 macam tu. So dia pun balik daripada kerja. Dia balik kerja, dia kayuh basikal dia. Dia kayuh basikal dia. Dia kata dekat saya, bila dia lalu je kawasan perkuburan tu, dia nampak pocong berbaring di atas jalan raya. Tahu apa yang dia cakap dekat pocong tu? Nasib abang ipar saya ni, dia seorang yang sangat berani. Dia cakap dekat pocong tu, "Oi, tempat tidur kau dekat sana. Kau balik sekarang rumah kau." Dan dia cakap dengan saya, pocong tu bangun dan pocong tu bergerak. Pergi balik ke tanah kuburan. Kalau saya tak tahulah. Kalau kejadian macam tu, mungkin saya dah pengsan dah. Tapi abang ipar saya ni, dia seorang yang sangat berani. Dan dia selalu nampak macam-macam makhluk gaib. Tetapi dia tak ambil kisah pun. Dan kadang-kadang dia makinya, dia marahnya makhluk halus tu. Jadi benda tu agak susah nak mengganggu dia, kerana dia seorang yang sangat berani. Jadi bagi saya itulah pengalaman yang
saya tak boleh lupa kejadian di mana saya nampak pocong. Benda ni sebenarnya sukar untuk saya nak meluahkan di sini, tetapi saya rasa kita perlu tahu alam gaib ni memang wujud. Makhluk-makhluk gaib ni memang ada di sekitar kita. Kalau kita boleh nampak, kalau Allah bukakan hijab mata kita, kita tak boleh bergerak ke mana-mana, kerana di sekeliling kita ada mereka. Sebab itulah Allah tutup hijab mata kita. Jadi Mak Jah nasihatkanlah pada anak-anak Mak Jah di luar sana, jangan sesekali buka hijab mata kita, kerana kalau sekali terbuka agak susah untuk ditutup balik. Dan Mak Jah nak berpesan satu saja pada anak-anak Mak Jah, jangan leka dalam hidup ni, kerana ada yang memperhatikan kita di alam lain. Buaiku laju